ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Yang hormati Imam Bilal JK Surau Saniyah Siang hadirin sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita tentang ilahi dengan limpah dan kurnianya kita dapat salat berjemaah. Saya mohon maaf kelewatan sikit. Kalau tadi ada
Dia khatam Quran di Masjid Aman. Kelas asas, kelas asas yang bermula pada bulan Mei 2010. Jadi malam tadi dia khatam, ya, maknanya bermula Januari ada pelajar baru, ketimur pelajar baru yang masuk. Saya lewat sikit. Alhamdulillah, walaupun kita dapat teruskan pengajian pada hari ini. Pagi ini saya mengajak tuan-tuan dan puan untuk renung satu ayat saja, iaitu Suratul Baqarah. Suratul Baqarah ayat 228. Ayat yang bunyi saya baca tadi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Ayat ini maksudkan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki atau suami-suami itu mempunyai satu darjah kelebihan atas orang perempuan, iaitu isteri-isteri. Dalam ayat ini membincang hak-hak suami atas isteri dan hak-hak isteri atas suami. Banyak semula kita dengar hari nikah ada, kedua banyak semula. Bukan orang baru yang lama-lama nak banyak juga dah. Orang baru kadang kita ingat juga, dia seorang nak nikah tu kan. Tapi tak dengar apa perempuan nikah tu kan. Kalau panjang delay, imam panjang, ceramah sendiri lah, masjid dia tak nikah nak ceramah pula kan. Sila-sila tanya soalan lebih dan numpang kan. Ada dalam seorang Quran jantan kan. Kita dah masuk kursus nak tanya soalan lagi, dia numpang buat imam. Nak kata bagi ceramah dia bersyukur tak? Ada buat bersyukur, dia nak nikah je. Yang itu dah lah apa ni, tak mau dengar, tak lama cerai. Ya, kita dengar balik. Hak-hak isteri ke atas suami dan hak-hak suami ke atas isteri. Ya, dalam ayat ini perkawinan dalam Islam bukanlah satu akad kontrak kan, ataupun bukan isteri itu sebagai hamba, ya, sebagaimana setengah negeri dengan amalan dalam masyarakat kita, apabila disebut aku terima nikah, maka isteri macam hamba. Balik dia kopi jawab dah dia order dia. Kalau isteri jawab dia dah tutup bang, dia jawab macam tu sudah.
Pak bantu pun dia marah bantu kan. Dah lama marah bini lah. Betul tak Pak Mantan? Dia orang kata betul. Dia tak tahu, dia tanya dia kan. Dia kata betul lah. Itu panggil apa, panggil yang lah. Tak ada panggil apa lah. Yang suami, yang perempuan pun juga lah. Itu panggil apa. Pak anak dia panggil Pak oi. Dah berubah dah. Paknya dah jadi atuk lain tak anggap apa dah. Atuk pun tak boleh salam dah balik masjid. Surah. Dan itu buka pintu. Atuk balik di masjid. Ya. Dulu bagi salam. Assalamualaikum. Itu. Kita ni makin lama macam-macam. Makin hamba. Hubungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berubah. Wilayah sama. Berbeza dengan nama dengan buat berbeza dah. Macam wilayah Aisyah jaga umur dah kan. Ajak umur lagi kan. Ajak umur lagi hak umur 60 patah minggah. Tak kena dia tengok pada umur kan. Yang umur 50 60 tu cakap apa ni jalan kaki boleh lah. Lebih sambil keluar puluh sikit. Ajak umur lagi kalau cakap main tai chi boleh lah slow. Ya. Tengok keadaan Rasulullah pun. Jadi ada hak masing-masing. Disebut dalam Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu menjadi pakaian kamu dan kamu menjadi pakaian mereka. Ya. Ada hak isteri atas suami. Ada hak suami atas isteri yang perlu dijaga. Apabila disebut akad nikah, dia ada hak masing-masing. Suami tetap wajib dinafkah. Zahir mati, makan, minum, pakaian semua. Itu kewajipan suami. Ya. Maknanya gaji suami itu adalah hak isteri. Dan gaji isteri itu adalah hak isteri. Ya. Kalau cuma kita hidup berkongsi, maka bincang ke siapa bayar rumah, siapa bayar apa ni rental, ya. Kalau isteri tak bekerja, kalau ikut maknanya kita kena bagi gaji dia jaga anak kita, ya. Maka wajipan isteri dia bagi servis, ya. Basuh pakaian semua tu, makan minum, suami boleh, isteri boleh pilih. Dia tak ikut. Tapi tak ada, kita nak pilih kan. Kalau ikut hak betul lah. Ya. Makan minum pakaian. Suami tidak boleh memukul muka isteri. Suami tak boleh memukul muka. Bukan maksud tak boleh memukul muka tu makna tempat lain boleh. Tempat lain pun tak boleh. Lebih-lebih lagi ni muka. Ada orang gaduh siang, malam minum. Jadi muka tak malu. Jadi muka tak malu. Dia bergaduh, dia 3 hari tak tidur, tak pergi ibu lagi. Masuk mana Jumaat, tak boleh. Hari ni libur kan. Pesanan nyambung malam Jumaat. Malam Jumaat tu sunat ke malam lain wajib kan? Kita tunggu hak sunat je, hak wajib tak cari. Tak boleh memukul muka. Suami tak boleh menghina isteri.
isteri, mengejek isteri. Ya. Itu. Nanti tengok hadis di depan ni. Terdapat dua penghubung di antara kewajipan suami ialah suami kena buat hubungan yang baik, layan yang baik, bukannya amal ma'ruf. Hubungan suami isteri, ya, hubungan suami, segi komunikasi yang tidak melakukan kemudaratan, kekurangan. Kewajipan suami bertakwa kepada Allah Ta'ala, taat. Ya. Suami juga kena berhias untuk isteri. Ikut Ibn Abbas itu. Bukan kita nak tengok isteri kita cantik. Kata Quran kata hunna libasul lakum. Hunna ganti nama perempuan. Hunna libas. Mereka itu menjadi pakaian kamu. Wa antum, dan kamu orang lelaki menjadi pakaian bagi perempuan. Maka kalau kita nak tengok dia cantik, kita pun kena cantik juga. Semua yang kita balik kerja sama muda-muda kita tak balik letak tidur lah. Belum dia tak tercukur, umur dah borak. Suami isteri tengok pun tak setia. Kita tengok kita sini cantik, tapi kita tak kan Islam jaga. Misal kena jaga elok, jangan bagi lepas lurus. Maknanya jangan bagi lebih 40 hari. Kita syaitan bersalah. Ya. Ketiak semua tu jangan lebih 40 hari. Pukul keluar hari menghiaskan diri. Ya. Pakai wangi-wangi semua ada wangi, kita kena wangi dulu. Jadi tak wangi. Sama juga perempuan. Jangan berhias wala tabarruj tabarrujal jahiliyah. Di rumah tak berhias, keluar rumah pakai cantik. Tak betul. Dia kena berhias untuk suami, bukan berhias untuk lain. Nak pergi beli pemain cantik. Ya. Itunya tebal kat rumah mandi juga. Tak betul. Tak betul. Berhias untuk suami. Ya. Kalau suami cari lain, boleh langsung. Ya. Rumah tadi. Tapi dia alasan juga kalau asyik dia kan nanti anak bunuh, ada apa? Allah dan Rasul juga. Cuma pandai-pandailah belajar. Dalam Quran sebut, dalam surah Al-Baqarah juga Allah kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Banyak sekali. Setengah muka. Yang ceritanya والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Yang Allah bagi saranan ialah kamu mengisi isi ibu dan susu anak 2 tahun genap, 2 tahun sempurna susu itu anak bagi 2 tahun. Lepas tu barulah merancang. Tapi walau bagaimana itu saranan Allah Subhanahu Wa Taala supaya ibu sihat sikit. Kalau seorang setahun ni, seorang sekarang setahun 2 orang. Awal tahun akhir tahun sihat dia. Kan? Orang lelaki macam kena bisa dia lama nak boleh tak? 9 bulan. Ya. Ada mampu-mampu pula. Ya. Itu penyabak orang lelaki ni kan. Masa tanya anak kecil ni kan, anak menangis
Ya, dia lena lagi kuat lagi dengkuk, penyabar. Ya, orang perempuan juga tak sabar. Tengok anak menangis bangun dia cek. Ibu ke kembung ke tak. Lapar ke. Orang lelaki tak. Memang penyabar betul lah. Itu lebih awal lagi. Lain, aku memang penyabar tu. Dia agaknya dia pakai ilmu Piramid tu. Piramid kan. Anak nangis, cuba. Nangis lagi, cuba. Itu yang dengkul. Itu lebih awal lagi. Orang perempuan tahu dah. Ya. Tapi kalau lah orang lelaki menghargai masa saat-saat, masa mengandung, masa belum salur. Saya pernah jumpa di Labuan seorang hamba Allah. Apabila isteri mengandung, dia cuci dia disimpan tahun untuk jaga isteri salur. Maknanya dia tak ambil banyak. Dia banyakkan jaga isteri. Dia tak bagi isteri dia masak semua masa-masa makan. Jadi sampai isteri dia kata saat-saat yang indah ketika dia bersalin, dia rasa macam dia ni permaisuri. Itu pengakuan isteri. Ya. Sampai gitu. Ini kebalikan Bapak agak saya tak mau salin dah Pak. Kalau boleh dah Allah suruh awak lah sebab salin, saya je bersalin. Kalau boleh juga tak. Tapi awak macam mana? Orang lelaki tak boleh bersalin. Yang mengandung ramai dah. Lebih ni juga dah. Berapa tahun ni? Ya ada lah ni 12 bulan. Ya, ada setengah 20 tahun dah mengandung. Ditanya katil kosong sekitar tak mau terima. Pasal dia lebih diu lah. Ya. Itulah cerita dah. Berhias untuk suami, isteri pun berhias. Sama-sama berhias. Hak ada hak masing-masing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, amarani Rabbi an uhfiya liyati wa uhfiya syaribi. Maksudnya Tuhanku memerintahkanku agar aku memelihara janggutku dan menipiskan misaiku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cantik dengan Islam. Ada dulu. Ya. Kira zaman itu mana ada bisa cukup macam itu lah. Tapi pedang dia tajam. Dia pedang dia potong besi. Cuma dia juga waskan ikut kami. Saya punya orang panjang ni ikut zaman Rasulullah. Orang panjang. Itu alasan. Dia tengok yang rok panjang, bukannya pokok rok je. Ya. Tapi kalau ustaz tu rok panjang, tak tahu lah. Ada yang puji. Setiap suami, isteri telah menunaikan hak batin kepada pasangan apabila diperlukan supaya tidak berlaku kecurangan dalam menunaikan hak tersebut. Ya. Masing-masing kan tahu dah. Suami pun kena faham, isteri pun kena faham. Nafsu lelaki dengan nafsu perempuan tak sama. Orang lelaki nafsu dia satu, nafsu perempuan ada 9. Dia kena faham. Nafsu perempuan banyak. Pinggan mangkuk, barang kemas, rambut, dansing, ya? Banyak nafsu dia. Suami kena tahu lah isteri suka apa. Ada orang suka barang kemas, tak dapat muncul. Ada orang yang
tukar je. Tak boleh masuk raya sudah. Nafsu dia dulu. Dia tengok tahun ni bila, tapi dia tengoklah masa tu tak cukup, masa sejam tak cukup, pergi pasar raya tak cukup. Dia nafsu dia banyak. Nak beli benda satu je, tapi pasal nafsu dia banyak. Tu kat masa tu cantik juga, tak cantik juga langsir ni. Ada nafsu dia. Orang lelaki kejap je. Kalau semua orang lelaki dia barang nak tanya, tawar ke tak? Bawa masa tawar. Ayah dia bayar. Berapa? Perempuan tengkak dulu. Tawar sabi yang boleh. Kali ni boleh tawar. Awak dia setawar dia. Malu saya. Saya tak ada duit ni. Abang itu je. Kena tengkak dah. Abang itu nak mentah duit banyak ni. Dia tahu dia tak tinggi ni. Kita tawar lah. Itu bukan perempuan. Dia tak tahu. Tapi orang perempuan dia kena faham orang lelaki. Nafsu dia satu je. Kalau nampak susah tidur lah tu bunuh kiri. Ada lah bebe yang tertunggak. Ya. Bebe tertunggak. Ya. Tengok baca kuliah yang kabir tak mahu, tak selesai. Ya al-kabiru la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abudu ma 'abadtum wa la antum 'abidun. 3 kali pusing tak cukup. Ya. Lakum dinukum tak datang. Tanya dia kenapa macam tu. Malu nak cakap. Apa? Dalam 2 minggu dah tak dapat ni. Orang bandut. Ya. Tengok di universiti macam tu kan. Di universiti macam tu. Profesor tanya. Pelajar ni kadang orang lelaki perempuan berbeza. Dia kena faham. Dia pun kena faham. Tanya awak, biasa boleh jawab. Macam ni tak ada jawab. Tanya awak kahwin pun belum. Dah kahwin tak bro. Berapa lama tak balik? 2 minggu. Minggu ni balik. Prof dah faham tak? Lama tak dapat dia. Sarang macam mana dah berat kepala dah macam mana. Ayat tak datang dah. Dalil-dalil pun tak ingat dah. Itu orang lelaki. Isteri kena faham. Itu. Ya. Hak masing-masing. Dia berbeza. Pasal Allah dah sebut zuyyina lin-nasi 'ubbus syahawat minal nisa' wal banin wal qanatir. Dihias manusia asyawat nafsu memang ada. Orang macam mana ada nafsu? Kalau tak ada nafsu, mana Allah jadikan cip ada dalam diri setiap orang tu ada perasaan itu. Lelaki suka pada perempuan, perempuan tak suka lelaki. Kalau tak ada perasaan tu, makna cip dia rosak. Kalau tak rasa apa? Tahu orang 30 tak rasa apa. Umur 40 tak ada rasa apa. Ya? Sentuh pun tak ada rasa apa. Mana dia rosak. Ada tak tu mana. Ada tak kisah. Ya? Tak ada perasaan apa. Tengok macam mana pun. Bukan kata kuat iman. Maknanya adalah saraf mana yang tak betul. Kalau tak rasa apa. Ya? Nabi-Nabi pun kahwin. Pasal itu dah Rasulullah sebut dalam hadis, an-nikahu sunnati faman ya'mal bi sunnati falaysa minni. Perkahwinan itu adalah satu sunnahku. Siapa yang tak kahwin dia bukan kalangan aku. Ya. Di zaman Rasulullah SAW ada nama Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru Al-As. Dia siang puasa sepanjang masa. Malam pula kalau boleh dia nak khatam satu malam. Akhir-akhir sampai ke pengetahuan Rasulullah. Siapa yang ngandung isteri dia? Sungai dia. Bila dia pun ada hak, dia tak kahwin, nak kahwin. Kalau kahwin tak bagi nafkah, dia tak sah kahwin.
Bila nak bersama? Supaya siang dia puasa, malam baca Quran satu, nak khatam satu malam. Bila buang pun nak tidur. Bayangkan. Nak khatam satu malam. Lupa cakap dia. Pagi besok. Nak khatam satu malam. Seorang. Kita baca grup ni lain lah kita bertadarus. Bagi satu juzuk seorang, itu pun makan masa juga. Tak? Ini dia seorang. Ini sampai kepada pengetuan Rasulullah. Rasulullah panggil, ya Abdullah, aku dengar kata kamu puasa setiap hari. Betul? Rasulullah kata puasa lah seminggu 2 kali. Bagaimana puasa Isnin Hamid? Dah Rasulullah aku mampu. Oleh kerana Rasulullah kata, mula-mula Rasulullah kata 11 kali. Dah aku mampu. Okey, puasa Isnin Khamis. Mampu, dia kata mampu. Akhir sekali Rasulullah kata, okey kalau macam tu, kamu puasa lah sebagaimana puasa Nabi Daud alaihissalam. Inilah puasa yang terbaik. Selang sehari. Hari ni puasa yang esok buka, lusa puasa hari tu. Tak boleh lebih pada itu dah. Jangan mana tak boleh lebih pada Nabi Daud. Dia kata dia mampu juga. Nak puasa juga. Takkan salah dia kata puasa. Aduh, orang nak berbalah. Itu zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, betul ke kamu nak puasa ni, baca Quran setiap malam? Ya Rasulullah. Rasulullah kata khatamlah sebulan sekali. Tak, aku mampu ya Rasulullah. Rasulullah kata kalau macam tu seminggu sekali. Aku mampu. Ya, aku mampu begitu. Rasulullah kata jangan kurang daripada seminggu. Ya. Khatam. Mana tengok sehari ataupun 6 hari. Sehari 5 juzuk. Kita ada 5 waktu kan. Jadi satu selepas zuhur satu juzuk, lepas subuh satu juzuk, lepas mana setiap waktu 5 kali 6 13. 6 hari kata 6 hari. Itu yang terbaik. Jangan buat sampai satu malam. Ya. Jadi dah siang puasa, malam pula tak tidur, dah ubah dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Amma yatasaaluna 'anil nabi'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Allah kata kami jadikan malam itu sebagai perhatian. Malam wa ja'alna al-laila libasa. Malam, siang ma'asha. Kamu cari rezeki. Ya, malam. Semua berbeza lah. Kalau orang tu kerja security, berbeza lah. Kalau dia masuk kerja sehari, siang, maknanya malam itu sebagai lumayan nafkah lah kepada isteri dia. Kalau dia shift malam, maka dia kena bersama siang. Itu lain lah. Tengok pada shift lah. Kan, tulis pun ada juga malam kan. Ada juga malam dan siang. Itu kena tukar lah. Sama je kalau orang kahwin lebih pada satu. Dia tak boleh pakai okey giliran malam. Kalau dah ada awak kerja malam, maka giliran siang. Giliran tu dia kena ubah lah. Tengok kepada kerja kita. Suami isteri lah mana hak batin masing-masing. Kena faham kan? Pastikan isteri punya yang kita punya tu kan? Orang-orang berfaham kan? Tak. Kita tak habis cerita ni. Sekarang soalan yang aku tak habis lagi. Maksud dia? Tadi suah tadi. Cerita
Rasulullah dengan Abdullah tak ada lagi. Tak ada. Habis. Akhir sekali Abdullah Amr As, akhir kali Rasulullah kata, okey, kamu kena buat yang puasa tadi, pilih yang puasa yang senang sekali. Kemudian yang puasa yang baca Qurannya ambil yang seminggu sekali ataupun 6 kali sekali. Dia kata memang dulu tak pula. Jadi Abdullah Amr Al-As ni selepas Rasulullah wafat, dia sempat zaman sahabat. Ya. Jadi dia beritahu balik, dia kata dia menyesal tak ikut nasihat Rasulullah. Apa akan jadi? Dalam usia dia masih muda lagi. Jadi dia kena sakit. Dia sakit. Jadi walau umur dia panjang, ya, tapi tak guna juga. Jadi menyebabkan dia maknanya umur panjang tapi tak sihat. Nak menunggu kematian itu dalam keadaan tak sihat. Pasal dah hari-hari puasa, malam pula tidur tak cukup, ya, tak tentu tidur lah. Kalau bayi nak khatam tidur macam ni. Jadi menyebabkan tak sihat. Pasal dah ikut kan Allah letak malam untuk tidur, siang untuk bekerja. Kita dah lawan Allah Ta'ala. Berbeza lah makna. Kalau orang kerja semalam tadi, maknanya dia tidurlah siang. Kalau dia kerja siang, malam dia tidurlah. Gitulah. Ni siang pun tak tidur, malam pun tak tidur. Jam lah. Kereta asyik jalan je tak berhenti, kejap dia rosak, ya. Kena berhenti juga, ada waktu rehat. Itu cerita Abdullah. Abdullah dia malu semula. Umur pun panjang. Zaman Rasulullah dia sempat, zaman sahabat sempat. Jadi sampai selepas zaman sahabat umur dia panjang. Tapi dia dalam keadaan dia tak sihat. Jadi nak ceritanya ibadat dia tak perlu banyak, tapi istiqamah tu yang penting. Istiqamah makna kita kita ambil sikit, okey, ikut sunnah, ya. Setengah ada orang kata dia sembahyang, lepas orang kata lepas asar tak boleh, lepas subuh tak boleh sembahyang haram. Takkan tak boleh kot nak sembahyang. Orang lain tak sembahyang ramai lagi, aku nak sembahyang tak boleh. Bukan soal hukum ni tak boleh kita kira logik akal. Ya. Lepas subuh dia sembahyang, lepas asar haram. Waktu haram tak boleh. Wajib macam mana pun tak boleh. Allah dah tetap zuhur 4 rakaat. Hari ni rasa wajib nak buat 5 dah. Tak boleh. Ya. Allah dah tetap dah. Ya. Tapi Ustaz, ada yang dibolehkan kan, macam kita masuk masjid, saya ke masjid lepas yang tu dia tak ada waktu. Tahiyat masjid tak ada waktu. Apabila masuk masjid kena hormat. Sebelum duduk solat. Rasulullah hantar mimbar, Rasulullah tunggu. Ada sahabat masuk dia baca khutbah, Rasulullah berhenti sekejap. Dalam khutbah dia berhenti. Orang dulu tolong sembahyang sebelum duduk. Kita datang sebagai menghormati rumah Allah SWT. Jangan kita masuk rumah Allah bagi salam. Masuk rumah Allah Ta'ala, itulah cara bagi salam. Tahiyat masjid dia tak ada waktu. Sama juga solat wudu. Solat wudu tak ada waktu. Selepas wudu boleh buat solat wudu. Dia tak ada waktu. Ya. Soal lain, solat hajat tak boleh. Malaikat kita belum buat solat subuh lagi. Kita tak sembahyang subuh, boleh tak sembahyang solat hajat tu. Walaupun masuk waktu dah masuk. Kita belum sembahyang asar lagi, boleh kita buat solat hajat, ya, dalam waktu asar. Kalau kita buat asar, tak boleh dah. Ya, itu kena faham. Kemudian kedudukan suami lebih tinggi daripada isteri, iaitu kedudukan disebut al-qawwamah sebagai kepimpinan, ya. Al-wilayah, kekuasaan. Kedudukan suami lebih tinggi daripada isteri, iaitu kedudukan disebut al-qawwamah sebagai kepimpinan, ya. Al-wilayah, kekuasaan. Kedudukan suami lebih tinggi daripada isteri, iaitu kedudukan disebut al-qawwamah sebagai kepimpinan, ya. Al-wilayah, kekuasaan.
dan pengurusan rumah tangga sebagaimana firman Allah Taala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki lebih buat sedikit pimpinan. Disebut dalam hadis, nak ceritanya lelaki lebih kuat. Dalam hadis lain disebut, lau amartu ahadan bisujud li ahadi la amru mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah SAW, jika aku nak menyuruh seseorang sujud kepada seseorang, saya akan menyuruh seorang isteri sujud kepada suami. Kalau boleh, nak cerita Rasulullah, kalau hukum boleh manusia, makhluk sujud kepada makhluk, nescaya aku akan suruh isteri sujud kepada suami. Tapi hukum tak boleh, hanya sujud kepada Allah Ta'ala sahaja yang boleh. Sebagaimana wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan? Qalu atasujud. Apabila akan Allah kata sujudlah kamu, wahai Adam, malaikat semua sujud, illa iblis. Iblis seorang tak sujud. Maka jadilah kamu. Sujud hanya kepada Allah Ta'ala. Sesama manusia tak boleh sujud. Nak ceritanya besar nilai suami. Banyak lagi ya. Hak-hak. Saya tengok dalam hadis sebut, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zawji, ma haqqu zawjati ahadin? Qal an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasa wa la tadribu wajha wa la yuqabbilu wa la yad'u illa fil bait. Wahai Rasulullah, apakah hak isteri dari kalangan kami? Apabila kamu beri makan, apabila kamu makan, kamu beri pakaian, apabila kamu pakai, kamu tidak memukul mukanya, tidak memburuk-buruknya, dan tidak meninggalkan daripada tidur untuk mengajarnya ketika nufus malaikat di dalam rumah. Kalau nampak dia tak dengar kata, asing tidur, ya? Jangan terpukul. Pukul pun tak boleh terbuka. Tempat lain, pukul isteri, pukul anak lain. Ya, pukul isteri, pandai lah pukul isteri kan. Orang perempuan, dia sayang kita. Kalau pukul macam anak, mesti dia terasa lama. Ya, pukul cara kasih sayang lainnya. Pukul cara macam, bukan lempam sampai lempam dengan itu bukan mengajar tu. Dalam hadis lain disebut hak-hak isteri kata suami, yang pertamanya tak boleh meninggalkan tempat tidur suami kecuali dengan izin suami. Kalau dia keluar bekerja penat, ya, abang tahu. Boleh kat ini kan. Ya, tak boleh kita mungkin boleh dah. Ya. Yang kedua, redha apa yang diberi oleh suami. Ya, tak kira apa saja. Segi kenderaan, dari segi apa ni, tempat tinggal, maknanya minta apa yang suami mampu. Jangan minta apa yang suami tak mampu. Dia tahu pendapatan suami mampu. Ya. Kemudian isteri wajib taat kepada perintah suami daripada ibu bapa. Hari akad nikah tu disebut aku terima nikah, maka isteri kena lebihkan suami. Jadi ibu bapa tak boleh masa tak boleh kecil hati lah, walaupun menjaga sampai kecil besar, boleh kecil besar. Hari tu ibarat hari tu pindah hak milik dah. Ya. Bila disebut aku terima nikah, maka tanggungjawab dipikul oleh suami. Walau bagaimanapun, ibu bapa boleh masuk campur untuk menjernihkan keadaan yang teruk. Kalau kata orang dah berlalu kata kampung kata pasal muka si rumah dia je, kita ada mak bapak juga dah kata ada tu
orang tua ni kadang-kadang lain pula dia manja lebih pula. Ya. Makin tua makin manja lebih daripada budak kan. Budak boleh ada isteri ke dan sebagainya. Sebelah tu orang tua tak mahu je saya sikit. Tak mahu lagi susah. Sensitif. Kan? Saya dengar mak saya, ayah kami dulu tak macam ni. Sejak tua ni sensitif. Dia datang barang dia tu kalau lambat dia cuma minta apa-apa lah. Jadi macam tu orang lelaki ya. Semua macam tu kan? Dia rasa kalau dia sakit lelaki ya, kalau dia sakit dia rasa macam dipikirkan tadi. Ya. Jadi pandai-pandai lah. Selain daripada itu, isteri tak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ya. Cukup mudah sekarang. Kalau lama-lama tak boleh SMS buka. Tapi orang muda senang SMS dia. Bang, saya nak pergi ziarah jiran sebelah baru boleh buka. Kena beritahu. Ya. Kalau tak beritahu boleh bergaduh. Benda sikit je boleh bergaduh. Kena handphone dia tutup pula silent je. Dia hantar mesej sedap pun. Kalau tak nak buka nampak dalam belakang. Sikit je. Sikit je. Orang lama-lama tak kisah sangat. Masa dia tidur dengan cucu ni tak kisah. Kan? Tapi orang baru tak boleh. Ya. Dan akhir sekali, isteri jangan buat masuk orang yang tidak disukai oleh suami. Kalau ada suami kata, jangan pergi rumah. Kadang-kadang dia bertalik. Talik macam mana? Kalau pergi rumah orang tu, itu musuh abang tu. Okay. Musuh abang tu. Dia tu talak. Ada yang bertalik. Kalau dia bergaduh, ke mana pergi? Ada apa jatuh tak? Dia pergi. Kalau pergi jatuh. Kalau suami bersatu, kalau suami kata rumah tu jangan pergi, rumah tu kena ada 3 orang. 3 pergi, 3 talak dia tu. Kalau suami bertaklid lah. Kalau suami kata jangan saja, itu hanya berdosa je. Tapi kalau bertaklid jatuh. Tapi kalau dia kata rumah ni jangan pergi, kita pergi 10 kali, isteri pergi 10 kali, tetap jatuh sekali masa satu tempat tu. Itu dia panggil cerai taklid. Ya. Ada berlaku. Dia tak bagi. Suami kata jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Sekali masa tu suami dia masuk kereta. Dia anak dia lemah. Anak dia lemah, dia keluar rumah. Lepas tu dia telefon nampak tu. Bang, tentang bang, saya dah jatuh talak. Pasal suami tak bagi keluar rumah, saya keluar dulu pergi klinik. Apabila dibawa kepada mahkamah tanya, isteri kamu pergi klinik, kamu izin tak? Dia kata izin. Jadi kalau macam tu tak jatuh. Yang jatuh tu yang selepas balik pada klinik tu, dia telefon suruh abang dia datang. Yang tu. Pasal suami dia larang supaya jangan pergi rumah keluarga isteri dia. Pasal ada gaduh sikit. Keluarga suami tu kata suami dia ada mak dia ada saka nampak tu. Itu dia lawan. Pasal itu je. Ada saka. Jadi dia tak setuju, marah lah pasal kata mak dia tak ada saka. Dia tak bagi dah pergi ke rumah keluarga selagi dia tak tarik balik tuduhan tu. SMS je. Jadi mahkamah yang menentukan. Itulah dua perkara yang perlu kita jaga. Hak-hak masing-masing kita jaga. Hak suami kepada isteri, hak isteri kepada suami.
ada masing-masing. Inilah ayat yang kita bincang pada hari ini, ayat 228. Balik tengok supaya kita dapat jaga juga hak-hak masing-masing. Banyak balik insya-Allah. Semoga hidup kita makin aman dan baik insya-Allah. Ada soalan? Faham semua tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ada.